Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan pada sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sama ada anda beragama Islam maupun tidak beragama Islam, saya doakan kepada anda semua agar mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat di bawah lembayung ataupun rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini saya akan bincangkan tentang kepribadian ataupun nature, tabiat kehidupan Jesus. Sama ada Jesus adalah manusia maupun Tuhan ataupun Tuhan. Polemik ini adalah polemik yang berpanjangan di antara kelompok Arianism ataupun kelompok Unitarianism dengan kelompok Trinitarianism. Kelompok Unitarianism yang meyakini bahawa Tuhan Maha Esa, Tuhan adalah tunggal dan Jesus hanyalah manusia, seorang Rasul yang mulia yang diutuskan ke muka bumi ini. Manakala kelompok Trinitarian meyakini bahawa Jesus adalah Tuhan dan mereka berpegang pada konsep Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. But they are not three God, they are one God. Perhatikan sini, the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. But they are not three God, they are one God. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Rohul Kudus adalah Tuhan. Tetapi mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Daripada sini kita dah fahami bahawa Jesus adalah Tuhan. Berbanding dengan kelompok Unitarian ataupun kelompok ini dikenali kelompok Arianism, saksi Jehovah dan sebagainya yang meyakini Tuhan Maha Esa, Jesus adalah manusia. Saya akan memetik beberapa ayat daripada Bible yang jelas menunjukkan tentang kepribadian Jesus ini. Sama ada Jesus manusia ataupun Tuhan. Mari kita lihat satu persatu ayat dalam Bible yang menegaskan tentang kepribadian Jesus. Poin yang pertama, Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan Yang Esa. Dalam masa yang sama juga, Jesus menyembah Tuhan Yang Esa. Anda boleh perhatikan ayat dalam Mark, chapter yang ke-12, ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Ketika mana orang ramai bertanya kepada Jesus, which commandment is the most important of all? Apakah ajaran paling penting yang kamu bawa, wahai Jesus? Jesus reply, lalu Jesus menjawab, the most important one is this. Listen, O Israel, the Lord our God is the only Lord. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Jesus menjawab, Tuhan kita adalah Tuhan Yang Esa. Cintailah Tuhan kita dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu. Ini berarti Jesus menegaskan bahawa Tuhan adalah tunggal. Tuhan adalah Esa. Jadi sekiranya Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan Yang Esa, ini berarti Jesus bukan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam teks bahasa Greek yang menjelaskan tentang perkara ini, dalam ayat yang saya bacakan kepada anda tadi, iaitu dalam Mark chapter yang ke-12 ayat 28, teks dalam bahasa Greek berbunyi, Hotios Hemon Kurios His Esteem. Bermaksud, Tuhan kita adalah Tuhan Yang Esa. His Esteem, Tuhan Yang Esa ini merujuk dalam bentuk singular form. Ini berarti Tuhan tunggal, Tuhan Esa. Sekiranya Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan Yang Esa, mana mungkin boleh kita katakan Jesus adalah Tuhan. Ini berarti Jesus bukan Tuhan. Poin yang kedua, Jesus sendiri menyembah Tuhan Yang Esa. Sekiranya Jesus menyembah Tuhan, bagaimanakah Jesus boleh menjadi Tuhan? Bagaimana Tuhan boleh menyembah Tuhan?
Anda boleh rujuk dalam Matthew chapter yang ke-26 ayat ke-39. Ayat ini berbunyi, He went a little further on, threw himself face downward on the ground, and prayed, My Father, if it possible, take this cup of suffering from me, yet not what I want, but what you want. Jesus maju ke hadapan sikit, lalu sujud ke tanah seraya berdoa, Wahai Bapaku, sekiranya mungkin jauhkanlah cawan suffering, cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti yang aku maukan, sebaliknya seperti yang kamu mahukan. Perhatikan dalam ayat ini, Jesus sujud kepada Tuhan. Jesus menyembah Tuhan. Bagaimanakah Jesus menyembah Tuhan? Dalam masa yang sama, Jesus dianggap sebagai Tuhan. Ini bererti Jesus bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyembah Tuhan. Pada masa yang sama, ayat ini juga menegaskan Jesus memohon, berdoa kepada Tuhan. My Father, if it possible, take this cup of suffering from me. Wahai Bapaku, sekiranya mungkin jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Permohonan Jesus ini menggambarkan kelemahan Jesus. Jesus memohon pada yang lebih berkuasa. Ini bererti the Father is greater than Jesus. The Father is higher than Jesus. Bapa lebih tinggi pada Jesus. Bapa lebih besar daripada Jesus. Kedudukan mereka berdua bukan sama level. Ini berarti Jesus bukan Tuhan. Jesus adalah manusia yang menyembah Tuhan. Poin yang ketiga, Jesus menegaskan bahawa Jesus memiliki Tuhan. Perhatikan dalam peristiwa pensaliban Jesus. Ketika mana Jesus disalib, mengikut kenyataan ataupun pendapat umat Kristian menyatakan bahawa Jesus berinkarnasi, incarnate, menjelma dalam bentuk manusia untuk mati di tiang salib bagi membebaskan manusia daripada dosa warisan. Tentang dosa warisan ini telah pun saya jelaskan dalam video saya yang lain, ya. Saya sebutkan tentang original sin ataupun dosa warisan. Anda boleh rujuk dalam video saya tentang original sin. Dan peristiwa pensaliban Jesus juga telah pun saya jelaskan dalam video yang lain, beberapa percanggahan yang wujud dalam peristiwa pensaliban Jesus. Namun demikian, memetik pendapat orang Kristian menyatakan bahawa Jesus telah pun disalib untuk menebus dosa warisan yang diwariskan oleh bapa kita, Nabi Adam, kepada anak keturunannya. Jadi manusia lahir dengan membawa dosa. Jesus datang untuk menebus dosa warisan ini. Apa yang termaktub dalam Mark chapter yang ke-15 ayat 34, dikala mana Jesus disalib. At 3 o'clock, Jesus cried out with a loud shout. Pada jam 3 petang, ketika mana Jesus berada di tiang salib, dia berseru dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, which mean, my God, why do you abandon me? Tuhanku, Tuhanku, kenapakah kau meninggalkan aku? Perhatikan dalam ayat ini. Jesus menyeru dengan seruan, My God, my God, my God. Perkataan my God ataupun Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku. Ini bererti Jesus memiliki Tuhan. Lantaran itulah dia menyeru, wahai Tuhanku. Sekiranya Jesus adalah Tuhan, bagaimana Jesus boleh memiliki Tuhan? Sekiranya Jesus Tuhan, bagaimana dia menyeru, wahai Tuhanku? Ini bererti Jesus bukan Tuhan. Jesus adalah manusia yang juga mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Sebab itulah Jesus menyeru dengan suara yang nyaring ini, Eli, Eli, my God, Tuhanku, Tuhanku, bererti Jesus memiliki Tuhan. Ayat yang hampir sama juga tuan-tuan boleh rujuk dalam Matthew chapter yang ke-27 ayat yang ke-45 hingga ayat 46, di mana Jesus menyebutkan Eli, Eli, lama sabachthani,
Tuhanku, Tuhanku, kenapakah kau tinggalkan aku? Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, setelah Jesus mati di tiang salib, kemudian Jesus dikebumikan. Pada hari yang ketiga, jika Jesus dibangkitkan dari kubur untuk dibawa ke syurga ikut pendapat umat Kristian. Dan orang yang pertama melihat kubur Jesus kosong ialah Maria Magdalene. Perhatikan di sini, Maria Magdalene memangnya mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan Jesus. Bahkan beliau orang yang pertama mengetahui kubur Jesus kosong. Ini berarti Maria Magdalene mempunyai hubungan yang begitu spesial dengan Jesus. Saya telah jelaskan dalam video yang lalu, benarkah Jesus pernah bernikah? Apakah Maria Magdalene merupakan salah seorang isteri Jesus? Tuan-tuan boleh rujuk dalam video saya tentang pernikahan Jesus. Namun demikian, dalam ayat ini menjelaskan Maria Magdalene ketika pergi ke kubur mendapati kuburnya telah pun kosong. Ini bukti menurut dakwaan orang Kristian, Jesus telah pun dibangkitkan daripada kubur. Resurrection. Kebangkitan. Dan ketika itu, Jesus bertemu dengan Maria Magdalene. Perhatikan, anda boleh lihat dalam John chapter yang ke-20 ayat 17. Ketika mana Maria memegang tangan Jesus. Lalu Jesus berkata, "Do not hold on to me." Jangan kamu memegang tangan aku. Jesus told her. Jesus memberitahu pada beliau, iaitu Maria Magdalene. "Because I have not yet gone back up to the Father." Aku belum lagi nak naik bertemu Bapa di syurga. But go to my brothers and tell them that I'm returning to him, who is my father and their father, my God and their God. Pergilah pada kawan-kawanku, teman-temanku, dan bagi tahu mereka bahawa aku akan kembali kepada Bapaku dan Bapa kamu semua. My God and their God. Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Ini berarti Tuhan manusia semua adalah Tuhan kepada Jesus. Ayat ini secara terang dan jelas, Jesus memiliki Tuhan. Apabila beliau berkata, my God and their God. Tuhanku dan Tuhan mereka. Yang ini Tuhan manusia dan Tuhan Jesus adalah Tuhan yang sama. Ini berarti Jesus bukan Tuhan. Jesus bukan Tuhan. Jesus adalah manusia. Poin yang kelima. Apabila Jesus dibawa naik ke langit, setelah berlakunya kebangkitan, kita lihat apa yang dijelaskan dalam Hebrew ataupun nama lain Ibrani, chapter yang pertama, ayat yang ke-8 hingga ayat ke-9. Perhatikan ayat ini. Engkau mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Itulah sebabnya engkau diurapi terlebih dahulu daripada segala taulanmu oleh Allah Tuhanmu dengan minyak alamat kesukaan. Ayat yang ditekankan di sini ialah engkau diurapi oleh Allah Tuhanmu. Ayat ini secara jelas menyatakan bahawa oleh Allah Tuhanmu. Ayat penegasan di sini oleh Allah Tuhanmu. Berarti Allah adalah Tuhan kepada Jesus. Sekiranya Allah ini adalah Tuhan kepada Jesus, mana mungkin boleh dinyatakan Jesus adalah Tuhan ataupun Jesus adalah Allah. Ini bercanggah. Bagaimana Allah adalah Jesus dan Jesus adalah Allah. Sedangkan dalam ayat ini menjelaskan Tuhanmu, Allah Tuhanmu. Berarti Allah dan Jesus bukan individu yang sama. Jadi, ini tidak mungkin untuk kita ambil kenyataan bahawa Jesus adalah Allah ataupun Tuhan. Perkara yang keenam, penekanan daripada Bible sendiri yang menyatakan bahawa Allah bukan manusia, sedangkan Jesus adalah manusia. Saya tidak nafikan ada kenyataan daripada kelompok Kristian yang menyatakan bahawa Jesus adalah 100% Tuhan untuk menegaskan ketuhanan, dan Jesus adalah 100% manusia untuk menerima hakikat Jesus pernah menjadi manusia.
Jadi Jesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Ini adalah kenyataan kelompok Kristian yang cuba untuk sinkronisekan, mendamaikan kewujudan Jesus sebagai Tuhan. Dalam masa yang sama, Jesus pernah menjelma, incarnate sebagai manusia. Namun demikian, kenyataan ini jauh bercanggah secara terang dan jelas dalam ayat dalam Bible. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Numbers ataupun Bilangan chapter yang ke-23, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Disebutkan, God is not like people who lie. He is not a human who changes his mind. Whatever he promises, he does, he speaks, and it is done. Perhatikan betul ayat ini. God is not like people who lie. Tuhan bukan seperti manusia yang mungkin boleh berbohong, mungkin boleh menipu. Tuhan bukan menipu. Ya? He is not a human who changes his mind. Tuhan juga bukan manusia yang boleh mengubah pendiriannya. Ayat ini secara terang dan jelas bahawa Tuhan bukan manusia. Jadi bagaimanakah anda boleh mendakwa Jesus adalah 100% manusia, sedangkan ayat ini secara terang dan jelas menegaskan bahawa Tuhan bukan manusia. He is not a human who changes his mind. Tuhan bukanlah manusia yang boleh mengubah pendiriannya. Whatever he promises, he does, he speaks, and it is done. Apa yang dijanjikan, dia akan tunaikan. Apa yang dicakap, pasti akan berlaku. So, ayat ini menegaskan bahawa Jesus bukan Tuhan kerana Tuhan bukan manusia. Sekiranya anda perhatikan dalam polemik sejarah agama Kristian, polemik ini berterusan daripada awal dakwah Kristian setelah perginya Jesus. Daripada awal dakwah perginya Jesus sampailah tahun 325 Masihi, di mana berlakulah Council of Nicaea yang dipimpin ataupun diketuai oleh Konstantin, sedangkan Konstantin ketika itu tidak beragama Kristian. Melihat rakyatnya bercanggah akidah Trinity dan akidah Tauhid, lalu Konstantin mengambil inisiatif untuk membuat muktamar yang pertama dalam agama Kristian, dipanggil The Council of Nicaea, sekarang berada di Turki. Dan dalam konsel ini diputuskan bahawa akidah Trinity merupakan akidah rasmi pengenalan agama Kristian. Walaupun daripada 376 bishop yang hadir ini menolak pandangan Athanasius, mereka lebih menyokong pendapat Arius yang menyatakan bahawa Tuhan Maha Esa dan Jesus adalah manusia. Namun, akidah ini telah pun diterima sebagai akidah rasmi bagi penganut agama Kristian. Dan akidah ini yang meyakini bahawa Jesus sebagai Tuhan, Jesus sendiri menurut Al-Quran berlepas diri daripada dakwaan orang Kristian yang menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan. Anda boleh perhatikan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 116, di mana Allah SWT berfirman, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Ayat ini menjelaskan Jesus ataupun Nabi Isa berlepas diri daripada akidah yang menyatakan Jesus sebagai Tuhan. Terjemahannya lebih kurang, dan ingatlah ketika Allah berfirman pada Nabi Isa, "Wahai Isa, putra Maryam, apakah kamu yang mengatakan kepada orang ramai, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah?" Qal subhanak, Maha suci Allah. Lalu Jesus menjawab, Maha suci Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li haqq. Bagaimana aku boleh mengatakan apa yang bukan hak aku untuk mengatakan demikian, iaitu menyatakan aku sebagai Tuhan. Jesus berlepas diri. Perhatikan di sini. Aku tidak akan mengatakan apa yang tidak ada hak untuk aku katakan dengan mengatakan diriku sebagai Tuhan. Lalu Jesus menyatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Seandainya aku pernah mendakwa demikian, nasihat kamu wahai Tuhan Maha mengetahui apa yang aku katakan. Berarti Jesus berlepas diri daripada kenyataan yang menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan.
Dan dalam sejarah sepanjang dakwah Jesus mengembangkan dakwahnya, perhatikan ayat-ayat dalam Bible. Tidak ada satu pun ayat dalam Bible di mana Jesus secara terang dan jelas ada menyatakan, I'm God and worship me as God. Aku adalah Tuhan dan sembah aku sebagai Tuhan. Tidak ada ayat seperti ini. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Michael Cervantes, I have read the Bible from cover to cover and I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku telah pun membaca Bible kulit ke kulit dan aku tidak jumpa perkataan Trinity dalam Bible. Sebab itulah Michael Cervantes menyatakan, sekiranya benar akidah Trinity yang meyakini Jesus itu Tuhan, pastinya akidah Trinity ini ada diterangkan secara jelas dalam Bible. Tetapi perkataan Trinity pun tidak ada di dalam Bible. Sebab itulah ramai penganut Kristian sendiri yang menolak tentang ketuhanan Jesus ini. Dan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-72 menyatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahawa Isa itu adalah putera Maryam. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dimuliakan sekalian, dalam surah Al-Ma'idah ayat 73, Al-Quran memperingatkan orang ramai supaya jangan menjadikan pemimpin agama mereka, ruhban mereka, rabai-rabai mereka, guru-guru mereka sebagai Tuhan. Jesus adalah merupakan salah seorang rabai bagi Bani Israel. Anda boleh rujuk dalam video saya tentang penjelasan Jesus sebagai rabai. Dan Jesus sebagai rabai ini, Tuhan tegaskan, Allah tegaskan di sini, jangan jadikan rabai kamu sebagai Tuhan. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguhnya kafirlah mereka yang menyatakan bahawa Tuhan itu adalah, Allah itu adalah salah satu pada tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, sekiranya mereka tidak berpaling daripada apa yang mereka katakan, mereka akan diazab oleh Allah SWT dalam api neraka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa mereka yang kufur kepada Allah SWT adalah termasuk golongan mereka yang menyatakan adanya Tuhan yang lain selain Allah SWT. Oleh itu saya mengajak pada sidang pendengar sekalian, pada ahli kitab, marilah sama-sama kita kembali kepada akidah yang sama. Antara akidah kita dan akidah anda semua, iaitu kembali kepada ajaran Bible yang sebenar, yang meyakini bahawa Tuhan Maha Esa. Terlampau banyak ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Tuhan Maha Esa dan Jesus bukanlah Tuhan. Sebab itulah dalam surah Ali Imran ayat 64 ada dijelaskan, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya, cuba perhatikan betul-betul. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, jom kita kembali pada akidah yang sama. Itu akidah kamu dan akidah kami, akidah yang sama. Alla na'budu illallah, janganlah kita menyembah selain Allah SWT. Wala nusyrika bihi syai'a, dan janganlah kita melakukan syirik kepada Allah SWT dengan mengambil tuhan-tuhan yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan jadikan rabai-rabai kamu, padri-padri kamu, pendeta-pendeta kamu, agamawan-agamawan kamu sebagai Tuhan selain Allah. Ayat ini secara jelas, terang dan nyata penengkasan pada Allah SWT. Janganlah kamu jadikan rabai kamu sebagai Tuhan kamu. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Namun sekiranya mereka masih terus berpaling, katakanlah aku merendahkan diri, aku menyerahkan diri kepada Allah, beriman pada hakikat kebenaran Allah Maha Esa. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar sekalian, saya telah bawa kepada anda semua beberapa ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Yang kedua, Jesus juga memiliki Tuhan. Yang ketiga, Jesus menyembah Tuhan yang Esa. Bagaimanakah ketiga-tiga penegasan ini yang ada dalam Bible? Anda masih lagi menyatakan bahawa
Jesus adalah Tuhan? Bukankah ia jelas bercanggah dengan ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri? Sekian saja untuk kali ini. Jumpa anda semua dalam video akan datang. Semoga hidup anda semua mendapat keberkatan dan rahmat daripada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.